Terus kepada menjemput Senator Datin Ros Sureti binti Alang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Anak kecil berlari di bawah pohon buluh. Wahai YB Timbalan Menteri, sila jawab soalan 10. Yang ini YB Menteri ini memang pandai jawab pantun. Sudah terang lagi bersuluh. Waktu pagi terang cahaya. Kepada soalan nombor 10, dengarkan ini jawapannya. Datuk Yang Pertua, Kementerian Kerja Raya mengambil maklum akan keprihatinan berkenaan dengan pemasangan jalur rentas kuning atau dengan izin Yellow Transverse Bar yang digunakan bagi mengawal had laju kenderaan. Jalur melintang berwarna kuning merupakan garisan jalan yang memberi amaran kepada pengguna jalan raya agar berwaspada dan memperlahankan kelajuan kenderaannya. Ini adalah salah satu teknik untuk meredakan lalu lintas dan untuk menarik perhatian pengguna jalan raya dengan memberi kesan bunyi dan getaran yang terhasil apabila kenderaan melalui jalur-jalur tersebut. Getaran ketika kenderaan melalui jalur-jalur ini diharap akan mempengaruhi pengguna untuk memperlahankan kelajuan kenderaannya. Jalur ini juga memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya sebelum menghampiri kawasan-kawasan tumpuan seperti lintasan atau persimpangan, kawasan sekolah, kawasan hospital, masjid atau bangunan awam. Ia juga memberi kelengahan terhadap kenderaan untuk memberi ruang masa bagi kenderaan keluar daripada persimpangan atau pejalan kaki melintas jalan. Jalur rentas kuning yang dipasang perlu mematuhi arahan teknik jalan, garis panduan manual fasiliti keselamatan jalan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh JKR bagi memastikan keberkesanannya. Pemasangan yang tidak mengikuti garis panduan yang ditetapkan dibimbangi akan menimbulkan ketidakselesaan dan mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Mengenai keberkesanan jalur rentas ini, pemerhatian daripada kementerian mendapati bahawa pemasangan jalur rentas kuning dapat mengurangkan kelajuan. Sumber tempatan dan kajian luar negara menunjukkan terdapat pengurangan untuk hal laju purata yang melalui atas jalur rentas kuning tersebut. Bagaimanapun, kejayaan atau kegagalan jalur rentas kuning sebagai kaedah pengurangan kemalangan tidak harus hanya berdasarkan penurunan had laju sahaja, tetapi turut mengambil kira kesan kepada peningkatan kepekaan pengguna jalan raya. Terima kasih. Efisien juga Menteri ini. Soalan tambahan? Soalan tambahan. Terima kasih Tuan di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Menurut informasi JKR, jalur rentas kuning perlu disediakan di bahagian jalan yang lurus sahaja bagi mengelak risiko kemalangan. Lebar pula ialah antara 300 ke 600 mm untuk setiap jalur dan ketebalan ialah 2.5 mm sahaja. Itu di atas kertas atau perancangan, tetapi secara realitinya ramai pengguna mengadu bahawa terdapat perbezaan ketara dengan saiz juga ketebalan jalur serta lokasi yang diletak. Apa tidaknya ada jalan turun bukit pun ada jalur kuning. Secara adakah yang terlebih tebal dan adakah yang terlebih lebar? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, panjang untuk jalur rentas kuning ini adalah antara 5 meter ke 70 meter. Minimal 5 meter, maksimal 70 meter. Lebarnya memang sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat 300 ke 600 mm. Seterusnya ketebalan bukan 2.5 mm tetapi 3 hingga 7 mengikut keadaan. 3 hingga 7 mm. Segalanya ini ada dalam spek apa yang kita sebut sebagai dengan izin Road Marking and Delineation 2019 atau garis panduan manual fasiliti keselamatan jalan. Jadi apa yang disebut tadi boleh maklum pada kami di mana sebenarnya lokasi yang berkaitan. Kita boleh memastikan bahawa ia mematuhi garis panduan dan spesifikasi sebab yang masang itu juga mesti dapat panduan daripada JKR daerah. Jadi daerah dia bukan boleh main pasang-pasang sebarang.
Dan di antara 3 pihak yang boleh memberikan kebenaran ini selain daripada JKR, majlis boleh, Majlis Perbandaran boleh, dan satu lagi tentunya kalau di Lebuh Raya itu Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Dr. Awang pun nak tahu pasal laluan. Ya, orang bahasa merentas. Ya. Sila Dr. Awang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya dapati selain yang disebut tadi ada satu lagi kaedah iaitu penggunaan bonggol jalan. Tetapi saya dapati semacam tak ada suatu standard tentang saiz dan bentuk. Ada yang landai yang tidak membahayakan. Tiba-tiba ada juga bonggol jalan yang begitu tajam sehingga ada kemalangan berlaku. Jadi apakah standard digunakan dan langkah kementerian untuk memastikan tidak berlaku kemalangan dalam konteks penggunaan bonggol jalan? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, kementerian ini bukan hanya menjaga jalan, bonggol jalan dan sebagainya, tetapi kementerian ini menjaga seluruh industri pembinaan. Jalannya ada 10 jenis dan kemudian kita juga menjaga lebuh raya, menjaga bangunan yang dibuat oleh kementerian kami kepada kementerian-kementerian lain seperti hospital pun di bawah kami juga yang membina, termasuklah kem-kem tentera, sekolah-sekolah semuanya. Jadi lepas ni Ahli Yang Berhormat bolehlah tanya soalan-soalan yang lain juga ya, selain pada jalan. Apa yang disebut sebagai bonggol atau ham dalam bahasa Inggeris. Bonggol hanya boleh dibuat di jalan persekutuan dengan kebenaran menteri. Tak boleh sebarang-sebarang. Menteri itu dalam akta, menteri kena benar. Dia bukan boleh main pasang-pasang. Mungkin yang Berhormat sebut tadi adalah bonggol di taman agaknya. Itu mesti dapat garis panduan pada Majlis Perbandaran. Selain daripada itu, selain daripada garis kuning dan juga bonggol, ada lagi beberapa perkara yang boleh mengurangkan kelajuan ini. Pertama, papan tanda amaran. Itu biasalah. Kemudian amber light, sama ada warna kuning atau warna biru. Satu lagi cat's eye atau dalam bahasa Melayunya pelik sikit, pepaku jalan. Bila kita malam tu kita boleh nampak dia memantulkan cahaya. Itu juga boleh mengurangkan. Yang terbaru ni garisan glow in the dark. Warna hijau tapi saya minta tukar warna putih lah. Hijau dah banyak sangat. Pokok kayu hijau apa semua hijau ni. Dan satu lagi penghadang jalan ataupun guardrail. Itu juga kaedah selain daripada zebra crossing yang ada. Itu di antara perkara yang saya ingin kongsikan di sini. Terima kasih. Terima kasih.